Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah. Pada malam ini kita dapat mengadakan satu siri penerangan yang dianjurkan oleh Perikatan Nasional untuk kita nak membantu Dr. Mazri selaku calon Perikatan Nasional untuk Simpang Jeram ini. Dr. Mazri ini diamanahkan untuk sebagai calon Perikatan Nasional. Dia ni orang panggil apa, paksa rela lah. Pasal bila keputusan parti putuskan, kita amanahkan kepada Datuk Setiausaha Agong Taqiyuddin, sila hubungi Dr. Mazri, ini keputusan kita untuk mencalonkan beliau sebagai calon daripada Perikatan Nasional untuk Dun Simpang Renggam, Dun Simpang Jeram. Maka bila dapat call, dia kata, adakah ini arahan atau boleh bincang? Datuk Seri Taqiyuddin kata, ini arahan. Tak boleh untuk nak bincang. Jadi dia pula sebagai ahli parti, sami'na wa ata'na, dengar dan taat, terima arahan itu. Kerana kita dalam parti ni, termasuk kami hak jadi wakil rakyat ni, kita tak pernah duk lobby. Dalam PAS kalau lobby, tobat lahum tak dapat. Hak tu nama kita cantas awal. Jadi sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau nak fikir dari segi elang, tak padan. Pendapatan dia ni doktor pakar, doktor sungguh ni, bukan doktor belakang rumah kita cucuk sendiri tu. Tu tak ada urusan, tak ngaji tinggi mana pun boleh. Abang pandai boleh bakar jarum cukup lah. Doktor sungguh, doktor pakar. Dia bukan sakat pakar, sak pakar. Iaitu pakar di bidang saluran darah, pakar bedah. Kemudian pula pakar lagi di bawah, iaitu dalam bidang saluran darah. Di Johor ni saya dipahamkan 2 orang saja. Itu pun berada di hospital swasta. Sebab tu Dr. Mazri masih lagi kadang-kadang dia pro bono secara percuma pergi membantu hospital kerajaan yang memerlukan daripada kepakaran yang ada kepada beliau. Jadi inilah dia Dr. Mazri. Orang kata doktor, ustaz, ya memang dia doktor pakar. Kalau nak kira pendapatan dia mungkin RM100,000. Kalau sakat jadi wakil rakyat, mangkang pula tu. Katakan lebih kurang RM17,000 kot, saya tak pasti berapa Johor. Tak padan kau nak ambil manfaat daripada situ. Macam kami ahli parlimen ni, keluar slip gaji tu ada RM25,000. Dengar sedap RM25,000. Kalau kita pegawai kerajaan tak apalah, RM25,000. RM25,000 duit kita. Ni RM25,000, hari pertama tu RM15,000 tu habis dah. Kepada parti PAS Pusat RM4,000. Kepada PAS Kawasan, macam saya sendirilah, RM1,000. Pusat khidmat, staf pusat khidmat 3 orang, RM4,500. Tuan-tuan kira tengoklah. Sewa pejabat 500, utility, RM1,000.
Lebih kurang tinggal 10,000 hari itu. 10,000 itulah untuk orang panggil apa? Nak berjalan, salam, kalam, makan. Nak pula tempat saya pula orang mati kerak. Hitung panjang sehari 2. Kalau tak mati tu pelik. Sehari 2 orang. Hitung panjang. Kadang-kadang 5 pun dah. Baru ni 5. Saya belum hari 5. Satu hari 5. Yang tu pun kita kena allocate bajet dah. 3,000 tu dah. Kenuri lagi. Musim kenuri ni. Kalau nak sebut, nak cari bab senang, Dr. Mazri tak jadi wakil rakyat. Bebek dia jadi doktor pakar, duduk di sana. Tapi oleh kerana tugas tanggungjawab yang diperlukan, dan beliau walaupun bertugas sebagai doktor pakar, sering melakukan khidmat masyarakat. Dia bukanlah orang panggil orang yang elit, yang tak mempedulikan masalah orang susah sebagainya. Bersama-sama dengan rakan-rakan mereka dengan Persatuan Perubatan Ibn Sina Papisma, mereka turun buat khidmat kesihatan masyarakat, termasuklah di Sabah, Sarawak. Turun waktu musibah berlaku mana-mana tempat. Mereka pergi. Dr. Mazri ni. Jadi kalau tuan-tuan pilih beliau sebagai wakil rakyat ni, insya-Allah tak rugi. Dan beliau pula ni orang yang orator, bercakap pandai. Dia ada keistimewaan. Selalunya apabila orang bercakap lancar, jalan tangan dia tak apa cepat. Dr. Mazri ni masa operation pun dia boleh buat cepat. Dia tangan dia, walaupun dia seorang yang boleh bercakap pun, bercakap laju. Jarang ada orang macam tu dia berkata. Ni kata orang lah. Ni bab-bab perubatan ni kan. Dr. Liah, ni saya ni bomo pun tak. Apa benda pun tak kan. Tapi kawan-kawan daripada kawan-kawan geng-geng perubatan beritahu itu. Ini Dr. Mazri. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kita meletakkan beliau dengan harapan ialah juga sebagai satu referendum rakyat untuk mewakili rakyat di dalam simpang jeram, dan juga nak menghantar satu signal kepada kerajaan Putrajaya yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini. Baru ni kita tengok pilihan raya negeri 6 negeri, keputusan yang kita telah pun dapat lihat, Terengganu 32-0. Bukan sekat benih tak ada, uri pun tak ada dah di Terengganu. Di Kelantan kita buat denak lah 2. Itu pun kita tahu menang di kawasan tu ialah kawasan membantunya daripada pengundi-pengundi yang bukan daripada orang-orang Melayu. Kota Lama dan juga di Galas dengan Pekan Gua Musang. Hal lain kita dapat tengok di Kedah. Kedah orang panggil maha dahsyat lah. Walaupun pilihan raya baru ni 6 negeri, hakikat berlaku 1 negeri saja di Kedah. Hak 5 negeri itu macam tak ada pilihan raya. Di Kedah tu tuan-tuan tengok menteri turun naik, tumpu sana semua. Finally buat malam terakhir itu, semua pakat turun belakang di Kedah, buat satu himpunan hebat untuk belasah menteri besar yang berbadan besar, yang mempunyai wawasan besar, yang mempunyai fikiran yang besar, iaitu Datuk Seri Sanusi. Maka kita tengok di Kedah ni menjadi tumpuan.
Yang seronoknya lepas pilihan raya, menteri setiap malam duk cabar. Duk bagi tu dedah. Malam esok saya akan dedah lagi. Lepas saja pilihan raya, kita pun tak tahu. Duk sembunyi di Ashabul Kahfi kot. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau penduduk ataupun mengundi di 6 negeri telah membuat keputusan seperti begitu rupa, tak pernah berlaku dalam sejarah Perdana Menteri ini tuan-tuan. Semua Perdana Menteri apabila dia naik, dia akan mendapat satu sokongan yang padu daripada rakyat. Kerana orang nak tengok kepimpinan baru. Orang nak lihat bagaimana cita rasa baru daripada seorang Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir mengambil alih daripada Tun Hussein On dalam PRU yang ke 1982. Dapat keputusan yang cemerlang. Kemudian pula Pak Lah tahun 2004 pun mendapat keputusan yang cemerlang. Kemudian Datuk Seri Najib pun sama. Pada permulaan. Lepas tu jatuh soal lain lah. Tapi saya nak sebut, mula-mula ni orang panggil ada satu ataupun wow factor. Ada kepada mana-mana Perdana Menteri. Tiba-tiba kita dapat tengok 8 bulan dia menjadi Perdana Menteri. Rakyat di 6 negeri telah memberikan satu signal yang jelas penolakan rakyat terhadap kepimpinan beliau. Walaupun dalam masa kempen sebelum pilihan raya itu diumumkan insentif macam-macam, rakyat tak nampak apa yang mereka umumkan. Kalau dulu kita tengok selalu diumumkan 100-200 ringgit pun dah jadi satu spark. Rakyat akan tunggu-tunggu. Tapi yang ni bau ni dah. Tidak menjadi faktor untuk mereka, menjadi faktor angkubah. Membolehkan mereka itu beralih sokongan kepada Pakatan Harapan. Sebab apa buat gitu? Sebab kerana dia membuat satu noktah bidayah. Bermula dengan permulaan yang tidak baik. Kita sebagai pemimpin, kami semua ni, wakil rakyat, kalau menjadi pemimpin, antara perkara yang rakyat tidak boleh terima, ialah kamu bercakap tak suruh berfikir. Permulaan yang tak baik. Orang menunggu satu keputusan daripada seorang yang dianggap reformasi, nak membetulkan sistem, nak menentang soal KKN, iaitu corruption, kroni, nepotism. Tiba-tiba apabila hari pengumuman pembentukan kabinet, bila dia umum saja, timbalan dia itu ialah daripada Datuk Seri Zahid Hamidi, yang dulunya menjadi satu punching bag untuk mereka menentang, memburukkan Barisan Nasional, sehingga kita tengok Barisan Nasional paling teruk dalam sejarah baru ni. Keputusan yang mereka perolehi di dalam pilihan raya umum daripada sebuah parti yang hebat, yang dulu memiliki kursi yang banyak, tiba-tiba hanyalah memperolehi kursi daripada UMNO saja 26 kursi saja. Jumlah keseluruhan Barisan Nasional 30. Bila umum saja, timbalan Perdana Menteri itu ialah Datuk Seri Zahid, yang sekarang ini sedang dalam perbicaraan 47 kes. Dan inilah juga yang menjadi modal kamu menghentam PAS. Kononnya dia kata PAS ini berbaik-baik dengan Zahid. Hentam kita, fitnah kita. Pasal apa? Dengan semata-mata untuk mendapat sokongan
untuk nak tanam kebencian bagi rakyat, tolak Barisan Nasional. Kalau menang nanti kami akan sumbat beliau ke jail. Dalam kes LCS juga, dalam kes kapal pun sama juga. Tapi apabila isytihar saja macam tu, tuan-tuan, maka akhirnya hilang krisis keyakinan terhadap kepimpinan beliau bermula daripada hari menamakan barisan kabinet dia. Dan lah juga China. Hari ini China juga mengalami tentang adanya keraguan terhadap Pakatan Harapan, terhadap DAP termasuk juga. Orang Cina yang ada maruah, yang ada harga diri, yang ada moral, mereka tak boleh terima pemimpin yang pembohong dan penipu. Dia kata dulu, lu kempen sama gua. Kalau lu pangkah Perikatan Nasional, nanti gua akan dapat Zahid. Gua percaya sama lu. Gua pangkah Pakatan Harapan DAP. Tiba-tiba gua dapat Zahid juga. Lu tipu sama gua. Dulu, lu kempen, lu cakap, jangan pangkah ini Barisan Nasional. Dia menang, lu akan dapat Zahid. Gua percaya sama lu. Gua pangkah DAP. Pangkah Pakatan Harapan. Gua dapat juga Zahid. Lu tipu sama gua. Cina pun sebab tu dia ada gibah. Pedak. Setengah-setengah tempat baru ni mereka tak keluar mengundi. Kerana mereka tahu bahawasanya pembohongan yang sedang dilakukan oleh pemimpin Pakatan Harapan yang bercakap tak serupa dengan bikin. Maka akhirnya rakyat menghukum mereka. Sebagaimana yang kita lihat di dalam pilihan raya umum 6 negeri baru ni. Mood ini masih lagi ada. Trending ni masih lagi berlaku. Dari kalangan anak-anak muda. Dan hari ini pula kita tengok jentera-jentera daripada UMNO sekarang sedang dipujuk untuk memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan. Mula-mula tu pakatlah nak pujuk, nak teringin juga. Bila dengar syarah Mak Sabu semalam, apabila dia kata bukan soal DAP itu tolak hudud, tapi oleh kerana PAS nak baik dengan UMNO, maka dia pisah dengan DAP. Bagus, Pak Mat. Tolong memberikan jawapan yang baik. Puak-puak UMNO kata, kalau itulah sikap mereka benci dengan kami pakai OPA, takkan kami nak beri sokongan kepada calon daripada PAN, daripada Amanah, daripada Pakatan Harapan dalam pilihan raya ni. Kamu benci kat kami Petra tu. Sampai ke peringkat begitu. Artinya kamu hari ini hipokrit. Dia perlukan daripada undi UMNO 4,000 untuk menang. Untuk menang. Tadi saya berjumpa dengan pimpinan UMNO Cawangan tadi. Mereka bagi tahu, kami perlukan 4,000. Dia kata 4,400 belum tentu. 400 belum tentu. Orang UMNO nak bagi kepada Pakatan Harapan. Macam mana? Kamu hentam kami, kamu balon kami, macam-macam teruk. Tak ada asas. Kerana kamu berbaik dengan UMNO hari ini, kamu tak ada asas. Semata-mata kamu pelahap nak jadi jawatan, nak kepada menteri, nak esko, itu saja. Macam kita PAS. Kalau kita ni kebulur sangat nak jadi menteri, nak jadi menteri besar, nak jadi esko,
Tuan-tuan, kita tak keluar Pakatan Harapan. Kita boleh menjadi Pak Yek. Kita boleh menjadi orang kuda tunggangan DAP dalam PRU ke-14 lagi. Tapi kita mengambil sikap PRU ke-14. Kita bertanding solo, kita pisah dengan DAP. Kita rela kalah. Kita rela apa berlaku sekalipun. Semata-mata kita tidak akan meninggalkan kesan sejarah hitam kita untuk menjadi kuda tunggangan kepada DAP. Takkan pula orang-orang UMNO dari segi perjuangan lawan DAP, orang UMNO kuat daripada PAS tau. Kuat. Kalau nak fikir macam tu, kita takkan pisah dengan DAP. Sekarang ni, Pakatan Harapan DAP berbaik dengan UMNO pasal apa? Cuba tanya. Betul lah disebutkan oleh pimpinan UMNO, Isham Jalil kata apa? Jangkakan untuk nak dapat apa 5,000, tiba-tiba dapat 500 undi je. Nak jangka dapat banyak bila berkawan dengan DAP, berkawan dengan PAN, Pakatan Harapan. Tak dapat. Pasal akar umbi tak boleh terima terhadap kerjasama yang berlaku hari ini. Mereka kata kerjasama hari ini berlaku hanyalah antara Zahid, kerajaan perpaduan hari ini, kerajaan antara Zahid dengan Anwar saja. Tak lebih daripada itu. Pasal apa? Dua-dua ini, I help you, you help me. Aku tolong hang, hang tolong aku. Bukannya soal untuk rakyat, bukan soal untuk idealisme perjuangan, bohongnya. Bercakap soal tata kelola, reformasi, kesenjangan, apa lagi? Wewenang, menoktahkan. Noktah apa? Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan, apabila ini berlaku, maka rakyat bijak untuk buat penilaian yang tersendiri di dalam negara kita. Dan kita yakin dan percaya penduduk yang berada di Simpan Jeram ini mampu untuk membuat satu keputusan yang baik pada 9 hari bulan nanti. Kita yakin dan percaya, walaupun ini merupakan pilihan raya kecil, tetapi sebenarnya mempunyai kesan yang besar dari segi sudut pembentukan naratif politik dan juga gelombang kebangkitan rakyat akan dapat kita akan bentuk dengan keputusan pilihan raya kecil yang berlaku di Simpang Jeram dan juga di Pulai nanti. Maka tuan-tuan yang saya hormati sekalian, yang penting ialah tuan-tuan semua pastikan ajak adik-beradik kita keluar mengundi. Ada setengah di kalangan kawan-kawan UMNO kata kami tak mengundi, tak betul. Kalau tak keluar mengundi, itu silap. Apabila tak keluar mengundi akan memberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan dan boleh menyebabkan UMNO, kepimpinan UMNO ini akan kukuh lagi untuk bersekongkol dengan DAP dan juga dengan Pakatan Harapan. Sebab tu, kawan-kawan kita dari kalangan UMNO keluar mengundi. Mengundi pula mengundi Perikatan Nasional. Kerana tidak ada dah masa untuk tuan-tuan memberi kepercayaan dengan kepimpinan yang ada pada hari ini. Yang mereka bukan duk ambil tahu sangat. Negara kita dah masuk 9 bulan. Orang nak tunggu. Pasal dulu cakap pandai sangat. Bila dia merintah baru dia tahu Rabu, Khamis, Jumaat. Dulu pandai semua nak turun harga Mywi 25,000. Lah ni bukan 25,000, duduklah 55,000 apa. Janji
nak turun minyak. Saya ulang. Kan. Bukan besok saja turun. Tak turun. Yang turun, hujan. Jadi, bukan zakat tu kita tengok kepulauan-kepulauan lain. Masih lagi kita tengok tak boleh untuk nak diselesaikan. Pasal dulu awak cakap banyak, cakap pandai. Bagus juga Allah Ta'ala tak menjadikan kita sebagai kerajaan. Kalau tidak, semua orang berkeandaian, negara kita akan baik apabila dia jadi Perdana Menteri. Dia tak Perdana Menteri lah, menyebabkan ekonomi tak bagus. Lah ni. Tengok sikit kan. Jadi sebab itu, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah ajak adik-beradik kita, saudara mara kita, wajib balik. By hook, by crook, wajib mereka balik. Untuk balik mengundi pada 9 hari bulan nanti. Jangan bazirkan undi kita dengan kita tak keluar mengundi. Kerana ini merupakan satu perkara yang amat tidak elok untuk masa depan politik kita yang lebih mencabar lagi insya-Allah. Maka saya yakin dan percaya penduduk di Simpang Jeram ini akan membuat satu keputusan yang tepat untuk memilih Dr. Mazri Yahya menjadi wakil tuan-tuan di dalam Dewan Undangan Negeri Johor untuk mencukupkan supaya menambahkan lagi daripada 3 untuk menjadi 4. Dulu Dun ini juga pernah diwakili oleh doktor. Sekarang dia jadi PAN. Dia lompat PAN, tak apalah, lompatlah hamba. Kami pun makan nasi, hampa makan nasi. Tak ada lah kata hampa makan nasi, kami makan rumput, dah makan nasi sama juga. Tak apa. Tu pulang pada kamu semua. Kamu keluar daripada perjuangan. Tak ada masalah apa. Pas pun tak miskin. Baru ni kita lulus ahli pun kat 3,000 lebih. Setiap bulan kita lulus ahli tak kurang 2,000 lebih. Ahli PAS. Mereka duduk maki Tok Guru. Lagi maki Tok Guru. Lagi banyak orang suar air tawar kepada Tok Guru suruh jampi. Kalau jumpa kat airport tu, ada mereka sebelah dengan Tok Guru. Orang tak suruh. Puak mereka tu pergi tahnik mulut. Orang pakat suar anak-anak mereka tu kat Tok Guru. Untuk pecah mulut. Tok Guru apa kata macam-macam pun, Tok Guru senyum gelak gitu ya. Orang boleh nilai. Orang boleh menilai. Tadi kawan-kawan UMNO sebut tadi kata, awak nak kata Tok Guru ialah dia pun manusia. Dia kata, nak banding dengan awak siapa dia. Jadi apabila over dengan orang panggil apa? Overdose. Ubat ni kata doktor, patutnya Panadol makan 2 biji, sekali telan 8 biji, mampu keras lepas tu. Ni kes dia kan. Dia duk hentam Tok Guru macam tu. Tok Guru tak apa. Setiap minggu Jumaat mengajar. Dah 40 tahun dah mengajar. Yang hampa tu Fatihah pun tafsir haram tak nak mengajar lagi. Tapi siapa nak terima hampa? Tok Guru ni bukan maksum, dia manusia biasa. Tapi nak banding dengan awak, ilmu dia, solat dia, amalan dia, warak dia, jauh beza kita dengan dia. Nanti awak nak kata gitu. Yang nak nilai awak cakap gitu, yang menilainya ialah orang awam. Orang boleh tengok siapa dia wajah kamu dan wajah Tok Guru tu sendiri. Lagi kamu hentam. Pasal apa orang hentam Tok Guru? Lingkit siang pula jadikan sebagai Tok Guru ni sebagai subjek dia untuk hentam. Lagi hentam Tok Guru, tak ada masalah apa. Lagi meningkat lagi. Hari ni pula dia sebut, jangan jadikan Johor mundur macam negeri Kelantan. Dia bercakap modal-modal lama saja. Dia duk perasan Pulau Pinang maju Pulau Pinang pun ambil air daripada Kedah. Ambil air daripada Kedah. Kedah negeri miskin tu. Negeri miskin, Kedah ambil air daripada Kedah. Jangan ada act lah cakap baru tu. Jangan ada act cakap baru tu. Cakap politik tu politik zaman purba dulu boleh bercakap. Sekarang ni orang nilai. Orang nilai. Kelantan tu siapa dia? Kelantan tu bawah Malaysia. Kelantan tu bawah Malaysia. Rotek kereta yang rakyat Kelantan bayar, Kuala Lumpur ambil.
Bukan sampai kat Kota Baru. Kuala Lumpur ambil. Speed trap yang polis duduk saman RM300. Kuala Lumpur ambil. Cukai custom dekat dengan Pekalan Kubur. Kuala Lumpur ambil. Negeri tak ada hasil apa. Negeri hanyalah hasil minyak. Hasil kalau ada minyak, tu pun 5% saja. Tu pun tak bagi pun. Kan? Kemudian cukai tanah, cukai pintu, tu saja. Konsep federalisme, awak kena bagilah kepada negeri hak masih kami ada. Kami tak katalah negeri Kelantan, Republik Kongo. Kalau kata Kongo tak apalah, tak ada masalah lah. Awak cakap bagus tu. Jadi sebagai ahli politik yang lama, tapi pemikiran-pemikiran yang ke belakang jauh. Sebab tu pemikiran macam ni lah menyebabkan budak-budak muda tolak. Maklumat budak muda ni banyak di dalam maklumat TikTok, maklumat melalui media sosial, boleh search jalan Google sebagainya. Jadi awak bawa macam tu punya naratif, akhirnya rakyat akan lawan kamu lebih kepada tanam politik kebencian, politik fitnah, politik yang macam-macam, maka rakyat akan hukum kamu. Dan insya-Allah kami akan terus menjalankan kerja kami moving forward untuk maju ke depan, untuk membawa perubahan, dan kita melakukan kadar kemampuan yang ada kepada kita untuk kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan negara dan negeri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Perikatan. 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 Terima kasih. Lupa nak ni pula.